step yang kedua dah, step yang pertama dah. So kita nak tengoklah step yang ketiga, keempat, kelima dan keenam. So senang je, very simple. Dia punya konsep dia sama dengan step yang pertama. Kita nak mengumpul 300 video view 90%. 90% ataupun 95%. So once kita dapat kumpul 300 video view yang ini, kita akan start buat look like. Okay, look like 90% video view. Kita ambil 1% saja pada look like itu sebab look like kita boleh buat 1 sampai 10 kita ambil 1% saja. So kita akan dapat dalam 220k potential reach. Kita spend another RM200 for a week untuk seminggu. Yang ini adalah step yang ketiga. Simple. So ikut rule yang sama. Selepas 48 jam kita monitor lead score, kita tengok kita punya sale, whether dapat balik tak kita punya duit yang 200 tu. And also, kalau kata masa kita buat yang step yang ketiga ni tadi, step yang kedua, mendatangkan sales kan, sedang mendatangkan sales, janganlah stop. Kita continue lagi seminggu, kita tambah lagi 200 bajet dia. So, kalau katakan masa tu juga step yang pertama ni pun still mendatangkan sales, kita continue juga another seminggu, kita sambung lagi dia punya ads tu, tambah lagi 200. So, kalau kita ikut kan, kalau ikutkan dalam step yang ketiga, kalau semua ads kita perform, buat sales lah, buat sales yang okay, kita ada 200, 400 dan 600 kita spend dalam masa sehari. So ini secara tak langsung sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita increase kita punya ad spending sehari. Ini bukan sehari lah, maksudnya 600 ni seminggu. So bila kita buat macam ni, kita punya ad spending kita akan increase tapi kita boleh maintain performance yang sama. Sebab kita ada kalau sekarang ni kita ada 3 step yang kita boleh monitor dan kita boleh pastikan performance dia okay kan. So kita jalan step yang ketiga, kita tengok okey, bila dia okey, katakan sampai satu masa kita jalan-jalan, kita dapat send PM 300 orang. 300 orang send PM message lah ke page kita, then barulah kita akan create lookalike yang baru, nama dia lookalike people who send PM, ataupun saya letak sini PM sahaja. 1% juga, jangan ambil lebih. Kita dapat lagi another 220k. Kita jalan lagi RM200 seminggu. Dan ini adalah step yang keempat. Step yang keempat. Okay, step yang keempat. Kita pun jalan katakanlah yang semua ni pun okey, sebab daripada step yang pertama lagi bila kita run ads, kalau ada orang berminat nak beli, dia akan bercakap dengan kita punya page ataupun kita punya bot, dia akan tinggalkan mesej dekat telefon. So kat situ dia dah masukkan dalam CPM. Lepas tu orang tu pula yang tinggalkan telefon, so dia akan jadi prospek. Orang tu juga yang beli kan, yang jadi customer, so dia akan jadi customer. So actually daripada step yang pertama lagi kita dah dapat kita dah boleh collect semua data ni daripada video view, send PM, prospect dan customer. Sama juga dengan step-step yang lain. So kita run step yang keempat, konsep yang sama, 48 jam semua tu tengok cost per lead apa semua, sale semua. Dan kita tengok juga step yang ketiga itu hari buat sale ke tidak. Kalau buat sale kita continue. Kalau dia tak buat sale kita stop. Kan? So kita run step yang keempat, gunakan send PM punya lookalike sampailah kita dapat 300 prospect at least. 300 prospek ni adalah orang yang tinggalkan nombor telefon ataupun orang yang kata nak order ataupun dalam bot orang yang dah order lah. So kalau saya menggunakan bot. So nak mendapatkan 300 order tu dia makan masa sikit lah. So kalau kita ni mungkin step yang pertama ni bawa masuk lebih kurang dalam 20 order. Step yang kedua dia bawa masuk dalam 100 order yang ni kan. Dia akan macam tu lah. Kan? Okay. So tangan saya asyik belaga ini ya. Alright. So bila kita dah dapat prospek, 300 prospek, kita buat lookalike prospek. Prospek 1% juga, 1% juga. So kita akan dapat another 220k juga, lebih kurang lah kan. RM 200 selama seminggu. Step yang ke-5. So benda yang sama, cuma beza dia, kalau yang lain-lain yang sebelum ni kan, bila kita buat lookalike, kita boleh just custom audience pula. Kita boleh pilih je, kita buat custom audience, kita pilih okay 50% video view, yang ni 90% video view, yang ni people send PM. But untuk prospect, benda ni kalau menggunakan bot,
dia ada tagging dia ada data dia macam ni kita ni. So bot pula kita ada satu tempat yang kita simpan data. Kalau guna macam saya punya sistem, nama dia Kai. Kat dalam Kai tu kita ada list of prospect, orang yang dah order tapi belum bayar. So kita ambil list tu, dalam list tu of course kita akan dapat nombor telefon kan. Kalau kita buat tak pakai bot pun kita minta nombor telefon sebab kita nak follow up dengan WhatsApp lah apa semua kan. So kita ambil list nombor telefon dia orang ni, kita create audience, dia panggil custom audience kan. Nama dia custom user file, custom audience. Macam tu lah, saya tak ingat dia punya nama exactly dia. So kita upload senarai nombor telefon prospek tadi tu masuk dalam Facebook. Facebook akan cari dia orang punya Facebook account. So dia akan match lah nombor telefon tu yang kita ada dengan nombor telefon yang orang ada dekat Facebook. So bila dia jumpa, yang tu akan jadi kita punya list of custom audience. So bila kita buat macam tu dan kita dapat 300 at least, in fact kalau kita dapat 100 pun dah boleh buat dah, tapi the best is 300 lah kalau boleh sabar kan. Kalau tak sabar 100 jalan lah. Dapat je 300, kita terus buat lookalike dia. Bila lookalike dia 1% kita dapat another 220k. So 200 seminggu, step yang kelima. Settle. Sampailah kita dapat 300 customer. Yang paling susah sekali kan, nak dapat 300 orang customer dalam masa yang spending yang macam ni lah. Maksudnya kita baru spend 2, 4, 6, 8, 10. Baru lebih kurang 1000 seminggu kan. 1000 seminggu untuk dapat 300 orang customer tu, kalau produk yang harga rendah mungkin dapat lah. Produk yang harga tinggi mungkin susah. But customer macam prospek tadi juga, kalau kita dapat at least 100 pun dah boleh buat kita punya lookalike. Sebenarnya kita tak ada benda dah boleh buat dah lookalike tu, tapi tak dipakai lah. So untuk kita best pakai dia, at least look like at least the best is 300 lah paling cantik. Minimum dia 100. So 100 kita dah boleh pakai lah. Look like customer macam biasa juga 1%. Oh sorry, 1%. Kita dapat another 220k. RM 200 seminggu. Kan? Ini dia kami step yang ke-6. So kita dah ada 6 step. Saya drag ni ke atas sikit. Okay, bila kita tengok sini, kita ada 6 step. Step 1, step 2, 3, 4, 5, 6. So, setiap step ni tujuan dia apa? Untuk kumpul data. Untuk kita dapat ni. Dan kita kena ingat bila kita run step yang pertama, tujuan dia nak kumpulkan 50% video view. Sebab kita nak buat custom audience dia dan kita nak buat lookalike. So, dan kita pun run lah step yang kedua. Masa kita run step yang kedua ni, sebab semua ni menggunakan video yang sama, menggunakan campaign yang sama, menggunakan copywriting yang sama, menggunakan headline yang sama. Semua ni daripada step 1 sampai step yang ke-6. So, video yang sama video yang sama tu akan kumpul video view yang banyak. So, daripada step 1 dia kumpul video view. Step 2 pun kumpul juga video view. So, maksudnya numbers kat sini kan, 50% video view dengan 90% video view ni akan bertambah lah. So, dia akan bertambah. Dia akan jadi ke 1000. Dia akan jadi ke 10,000 contoh. 10,000 banyak sangat. Dia akan jadi ke 5,000 contoh. Yang ini dia akan naik ke 500, dia akan naik ke 1000 contoh kan. So, bila nombor-nombor ni berubah bila nombor-nombor ni berubah, dia sebenarnya akan merubah orang di dalam grup ni. Yang 220,000 orang ni, dia akan berubah. Akan ada orang lain kot dalam tu. Tapi dia punya jumlah orang yang dalam tu sama, 220,000, tapi orang dia akan berubah. Dia mungkin pada 300 custom audience, pada 300 orang custom audience, kita dapatlah 220,000 orang ni pada kualiti yang tu. Tapi bila dia hits 1000, ni contoh dia tak adalah straightforward macam ni, tapi nak bagi kita faham, nak membayangkan kan. Bila 50% video view tu dah hit 1000 orang, Facebook akan keluarkan orang kata apa, persamaan 1000 orang tu. Dan persamaan yang Facebook keluarkan tu dari segi umur, jantina, location, interest, semualah. Facebook keluarkan persamaan tu dan Facebook akan cari orang yang lain, orang baru lah untuk fit in dalam yang kita nak ni, lookalike ni, 220,000 tu. Benda yang sama berlaku masa 300. Dia keluarkan persamaan 300 orang tu dan dia akan cari. Macam kita buat setting dekat save audience kan, kita set umur kan. Yang tu kita buat manual. Yang ini Facebook dia ada AI dia. Dia carilah 300 orang ni apa persamaan dia, majority dia apa persamaan dia buat keluar. Dan dia carilah 220,000 orang tu. Dan persamaan 300 orang dengan 1000 orang dengan 5,000 orang mungkin berubah. Mungkin tak sama. Masa 300 orang ni mungkin masa tu kita punya iklan ni belum reach betul-betul orang lelaki. Ramainya orang perempuan dalam tu kan. Tiba-tiba bila dekat 1000, dah hit 1000, dah ramai pula orang lelaki yang engage dengan iklan kita sebab kita tak bezakan lelaki perempuan kan, kita buat both.
So dia akan berubah lah, dia akan berubah. So katakanlah yang hari tu yang 300 dengan 1000 ni ramainya umur, orang kata apa, umur yang julat, umur dia besar lah, daripada 25 sampai 45. Tapi bila dah sampai 5000 ni, Facebook nampak, oh majority orang yang engage dengan kita punya video tu, yang tengok video kita 50% tu, adalah orang umur 30 sampai 45 sahaja kan. So those are the thing. Bila dia jumpa perubahan tu, dia akan keluarkan tu, dia akan cari orang baru. So akan ada orang baru. That's why saya kata, data ni sangat dinamik dan dia akan improve berdasarkan kita punya seed. Yang ni kita punya seed. Step pertama ni adalah kita punya benih. Ini yang saya panggil angle tu. Kalau kita, step pertama kita bermula dengan angle, katakanlah kita gunakan save audience tu, kita guna demographic parent with babies kan. Parent yang ada babies. So most probably, kemungkinan besar yang dalam ni semua adalah parents yang ada babies. Kan, dia akan cari orang-orang yang sama. Cuma beza dia mungkin orang kata apa, umur dia beza, dia mungkin lelaki, mungkin perempuan, depend pada apa yang kita setting pada awal tu. So untuk membolehkan funnel ni jadi lebih lebih orang kata apa, lebih cantik lah, lebih vibrant, lebih colour. Masa kita buat step pertama ni, kita punya audience ni jangan terlalu kecil. Bukan kecil apa, jangan terlalu dia punya filter tu jangan banyak sangat. Jangan, contohnya umur, kalau kita punya produk tu sesuai daripada orang umur 20 sampailah orang umur 65, biarkan umur dia besar. Kalau produk kita tu sesuai untuk lelaki dan perempuan, biarkan lelaki dan perempuan. Kalau produk kita tu, orang kata apa, sesuai untuk demografi yang macam ni, biarkan ambil demografi tu. Biar dia sedikit bebas supaya bila Facebook tengok yang ini adalah orang-orang. Sebab orang-orang ni akan ditapis berdasarkan kita punya copywriting dan kita punya content dalam HIV kita tu. Sebab copywriting kita tu akan gunakan keyword yang hit dengan kita punya audience tu kan. So biar dia orang yang masuk. Sebab kita tak nak limitkan Facebook dekat awal-awal ni. Kalau kita limitkan kat sini, dekat atas ni akan jadi makin runcing. So Facebook pun akan lost nak cari orang apa yang kita nak sebenarnya kan. So dia kena balance lah. Jangan terlalu orang kata apa, filter sangat dan jangan terlalu open sangat. Macam yang saya explain sebelum ni, masa kita nak buat tune, kita nak buat iklan, nak cari audience kan. So kita tak boleh nak terlalu open sangat. Tapi dah bila buat ni, kita tak boleh nak terlalu filter sangat. Dia kena balance kan. Lagi cantik kita punya balance tu, lagi cantik funnel ni. Okay? So kat situ je dia punya challenge. Challenge dia kat step yang pertama. Lepas pada step pertama tu, ini semua dah automatic. Semua Facebook yang tolong buat kita. Kita just select je bila nak buat ads. Run je. Pilih je. Okay, so settle. Step yang ketiga sampailah step yang keenam. Alright, so sebelum saya tamatkan video kali ni, saya just nak beritahu one thing yang sangat penting. Look like audience punya parts, saya nyalakan dia warna biru warna biru. Warna biru ni cantik sikit. Okay, look like audience dan save audience punya part. Dua-dua part ni sebenarnya adalah stranger. Maksudnya orang yang tak pernah, ataupun yalah, orang yang tak pernah nampak kita punya iklan, tak pernah nampak kita punya video. Sebab ini adalah look like. Ni bukan orang yang dah nampak video. Orang yang nampak video dekat sini. Video view ni orang yang dah pernah tengok video kita separuh. 90% orang dah tengok video kita sampai hujung. Send PM, orang yang dah send PM kat kita. Of course dia dah tengok video kita. Kalau tidak, macam ni dia send PM kan. And prospect adalah orang yang dah order kalau buat, ataupun yang dah bagi nombor phone. Of course dia dah tengok video. Kalau tidak, dia tiba-tiba nak bagi nombor phone kan. Dan customer orang yang dah beli, of course pun juga. So orang-orang kat sini kita considerkan sebagai kita punya, saya considerkan sebagai kita punya leads lah. Semua orang kat sini leads kecuali kita punya customer. Customer dah jadi kita punya customer. Prospect ni pun saya considerkan sebagai leads juga sebab dia belum convert jadi customer. So leads tu dia dah convert jadi prospect, orang yang nak membeli, tapi dia belum convert jadi customer. So saya panggil je sebagai leads lah. Saya tak letak sini leads sebab leads tu terlalu general. Dia boleh jadi orang yang komen pun jadi leads juga. So saya letak prospect sebab dia lebih ke depan lah. Dia punya funnel tu lebih ke depan. So orang-orang kat sini, balik kepada sini look like dengan sales audience ni adalah stranger. So kita selalu pening kan. Bila kita buat APX, kita naklah reach seramai mungkin orang sebab by logic, lagi ramai orang yang kita reach, lagi besar peluang kita untuk convert sales, dan lagi banyak sales yang kita convert, lagi banyaklah income yang kita buat. Kan? As simple as that. But tengok ni saya kira simple je. 200k campur 200k campur ni, okay, kita kira calculator lah, senang kan. Nanti korang tak nampak. So where's my calculator? Okay, this is my calculator. Okay, ni calculator kan. So kita ada yang first, kita ada 200, kita ada 200k. Kita tambah dengan, katalah yang itu 220 tambah 220
tambah 220 tambah 220 tambah 220. Boleh je kali kan? Tapi saja nak bagi nampak banyak. Step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 1.3 million target strangers yang ditapis. Yang ditapis. So sebenarnya, ini adalah apa? Ini adalah kita punya interest. Ni interest kita tau. Interest kita sendiri. So maksudnya, kita kita tak boleh nak pilih interest kita dalam Facebook punya setting. Tapi sekarang kita dah ada interest kita. Dan interest dalam interest kita tu, kita ada potential reach seramai 1.3 juta orang. Tak cukup? Tak cukup? Okay. Cukup. Cukup banyak. Pernah dengar perkataan hard sell terpimpin? So, kita kena buat hard sell terpimpin kat situ. So, barulah funnel ni jadi cantik. So, sekarang ni, first part of the funnel, which is yang macam saya cakap awal-awal tadi dalam video pertama, funnel ni adalah untuk membolehkan kita buat ads tanpa kita fikir apa benda avatar kan. Cuma step yang pertama je kita kena fikir avatar kita. Step yang kedua, ketiga, empat, enam dah tak payah fikir lah. Semua guna lookalike daripada custom audience yang kita ada. Yang kedua, tujuan funnel ni adalah kita nak create kita punya interest kita sendiri. So kita ada interest kita sendiri sekarang ni, kita ada lookalike whatever semua ni seramai 1.3 million kan. Ini memang sangat-sangat mudah lah untuk kita buat. Katakanlah funnel ni kita dah buat sampai step ke-6, sekejap lagi yang belah-belah sini kita panggil follow up step. Kita dah habis sampai step ke-6, kita dah habis follow up, kita dah habis perah dah funnel ni. Kita nak buat funnel baru, kita dah ada satu very strong data untuk kita start untuk step yang pertama kita kan. Tengok step yang pertama hari tu kita start dengan save audience, betul tak? Kalau kita dah ada data, kita dah ada customer data sebab kita dah bisnes lama ataupun kita dah pernah run funnel ni first time itu hari kan, kita dah ada lookalike, kita dah ada semua customer audience ni. Kenapa nak start step 1 dengan save audience lagi? Kita boleh start step 1 dengan custom audience yang ada. Custom audience yang ada ataupun lookalike. Custom audience tu kita jadikan lookalike lah. So instead of kita start dengan save audience yang agak random, kita start dengan satu data yang dah memang proven. Data customer kita buat lookalike, kita start dari situ. Dan funnel tu akan jadi lebih-lebih cantik. Dan of course, bila kita start funnel baru, pastikan angle dia sedikit berbeza lah. Ataupun campaign dia berbeza. Yang ini mungkin campaign apa ni yang kata apa, campaign hujung tahun. Yang tu mungkin campaign raya. So dia kena either the different campaign atau different angle. Angle dan campaign tu actually benda yang sama lah. Okay. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang. So video akan datang saya akan explain part yang belah sini pula. InsyaAllah. So jumpa lagi. Assalamualaikum.